الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kehendaknya masih lagi kita dihimpunkan di rumahnya pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan ini membawa kepada perhimpunan yang lebih besar, iaitu perhimpunan di padang mahsyar nanti, dalam keadaan kita lebih baik daripada perhimpunan pada pagi ini insya-Allah, dalam keadaan kita membawa segala amalan kita, kita menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan Allah terima amalan kita, dan insya-Allah bakal menjadikan kita ahli syurga di akhirat nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita sambung lagi kitab bimbingan mukminin ya. Agak lama kita tinggal ya, setahun lah ya nah. Dan memang sebelum tu bulan 12 pun saya tak datang tak. Cuti 12 cuti bulan 11 ya nah. Jadi tak apalah kan ya. Ada ustaz lain mengajar ya. Cuma kita lah nak tak nak kan. Baik, jadi bulan ni alhamdulillah ada, bulan depan tak ada pula ya nah. Saya tak ada 18 bulan. 18 bulan kan, bulan depan kan. Saya ada kat Jordan dengan Ustaz, buat umrah sekali lah dengan Ustaz Adi Talha, dengan Cik Sofi, Cik Husin. Jadi boleh ganti Ustaz lain lah 18 bulan tu, beritahu awal-awal takut terlupa ya, nah? Baik, jadi hari ini insyaAllah kita sambung masih lagi ada adab pekerjaan dan cara hidup ya, masih lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, pekerjaan, ada adab pekerjaan dan mencari cara hidup ya, mencari cara hidup. Jadi kita nak hidup ni ya, perlu kepada pekerjaan ya, perlu kepada pekerjaan. Bukan kita sahaja, tapi orang luar, orang bukan Islam pun mencari pekerjaan juga. Jadi beza kita dengan mereka ni ya, kalau dikira kerja mungkin mereka lebih lebih bersungguh-sungguh bekerja. Tetapi beza kita dengan mereka ialah kita mencari yang halal ya, banding orang bukan Islam, mereka bekerja juga tapi mereka tak peduli halal haram. Halal haram hanya dalam agama kita, agama Islam ya. Sebab itulah siapa yang belajar agama barulah dia jumpa halal dengan haram ya. Kalau tak belajar agama, dia tak akan jumpa halal haram. Mungkin dia akan kata baik dengan tak baik ya. Jadi kalau baik dengan tak baik ni ya, dia setakat dunia itu pun ada perselisihan lagi ya. Tapi bila sebut halal haram ya, benda tu confirm dah. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas ya. Yang membezakan amalan kita dengan orang bukan Islam ialah halal dan haram, dan kita tak boleh nak mengubah sesuatu pekerjaan yang halal kepada haram, haram kepada halal. Sebab itu dah ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita dikira rosak akidah kita apabila menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Rosak akidah. Baik, kalau belajar dalam kitab Dr. Sa'id Hawa, dalam kitab Al-Islam,
antara perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah ialah menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Baik, jadi kita dah masuk bahagian yang pertama, ya, yang melibatkan kemudaratan. Dalam perniagaan ini kemudaratan yang melibatkan umum, ya. Ini insyaAllah termasuk bahagian yang kedua yang melibatkan kepada pelaku, kepada mudarat, ya, pada orang yang melakukan perkara-perkara yang tak betul dalam muamalah, dalam pekerjaan ini. Baik, jadi bahagian pertama dulu, ya, yang dikatakan mudarat kepada umum ialah ihtikar ataupun menyorokkan barang dagangan dan menantikan menantikan harganya mahal, dan di saat itulah akan menjualnya dengan harga tinggi. Ni, ya, pekerjaan yang tidak boleh, ya, ia bercanggah dengan adab-adab pekerjaan, di mana dia mengumpul ataupun dia menyorok barang-barang dagangan, selepas itu tunggu harga mahal. Dia panggil apa? Inflasi apa, kan, ya? Panggil apa, ya? Monopoli lah, monopoli, kan, ya? Bahasa Arab dia panggil ihtikar. Ihtikar, ya, ihtikar ni maknanya, ya, ambil kesempatan dalam keadaan barang, ya, tak cukup, dia simpan, lepas tu dia tak nak jual, ya, dia tunggu bila diisytiharkan harga mahal baru dia bawa keluar, ya, contoh gula ke minyak ke, ya, bila kata harga nak naik, tak ada lah kat kedai. Sebab apa kata tak ada? Sebab dia sorok tu sebab nak untung lebih, dia beli dulu dengan harga modal biasa, bila nak jual dengan harga baru. Itu manusia yang tak ada perkiraan dosa dan pahala. Bukan orang kafir je, orang Islam pun buat kerja macam tu. Kita pergi nak beli minyak, dia kata tak ada, sebab 2 hari lagi 3 hari lagi katanya nak naik harga, kan. Jadi dia pun sorok. Dia panggil ihtikar. Dan dalam Islam hukum dia laknat Allah kepada orang yang buat kerja ni, laknat Allah kepada orang yang ihtikar. Baik, yang kedua, ni ulang kaji baliklah, kan, ya. Yang kedua yang melibatkan umum apabila mengedarkan wang palsu, ya, mengedarkan wang palsu, mengedarkan mata wang palsu baik dirham atau lainnya, ya, sewaktu membayar harga barang dagangan. Maksudnya duit palsu tu dibuat, lepas tu diedarkan dalam masyarakat, ya. Bayangkan duit yang tidak sebenar, ya, duit palsu ni duit yang tidak sebenar, maknanya nilai dia tak sama dengan barang tu. Dia emas ni, duit kita pakai ni dia ada nilai dia, ya. Kalau RM1 nilai tu RM1 lah dalam tu. Kalau RM10 lah nilai dia. Dia bukan boleh buat kertas biasa, lepas tu tulis nombor 10 jadi RM10, ya, tulis nombor 50 jadi RM50. Itu budak-budak main pondok-pondok boleh lah, kan. Maknanya kalau duit yang sebenar dia ada nilai dia ada nilai, ya. Baik, begitu juga duit shilling dan sebagainya lah, ya. Jadi diambil kesempatan dibuat duit palsu. Dibuat duit palsu, sudah tentu duit itu tidak ada nilai, tapi mungkin pada fizikalnya, pada bentuknya nampak macam betul, ya. Jadi masyarakat kita ni tak perasan, ya. Kalau lah 50 mungkin 100 tu orang perasan, sebab dia ada alat tu, kan, alat pengimbas tu, ya. Bila kita duit RM10, RM50, RM100 kat pasar raya, dia akan imbas dulu. Saya tengok pastikan duit tu duit palsu atau duit betul. Sebab dia pun tak tanggung rugi, kan. Tapi yang masalahnya kita hari ni duit yang RM1, RM2, yang 10 sen, 20 sen, duit yang 50 sen, duit shilling yang orang tak peduli, kan. Kita dapat RM1, RM2 pun kita tak peduli. Jadi bayangkan duit tu dah banyak, dia tersebar dalam masyarakat, ya. Kesianlah pada orang-orang yang dapat duit tu, ya. Mungkin ada RM100 tapi RM1, duit semua duit palsu semua, ya. Jadi orang yang buat kerja ni, ya, yang buat kerja ni dia akan menanggung dosa tu sampai bila-bila, selagi mana duit tu tak diambil dalam masyarakat. Contoh, kalau dia keluarkan RM5,000 duit palsu, maka dia pun lepaskan dalam masyarakat duit palsu tu, ya. Tentulah dia dapat barang dengan harga duit palsu tu lah. Jadi orang lain pun membeli dan sebagainya dengan duit palsu sampai masa dia mati. Walaupun dia dah mati, ya, tapi duit itu selagi ada dalam masyarakat, ya, teraniaya di kalangan, ya, orang yang berjual beli, maka dia pun dapat saham dalam kubur.
ya, sehinggalah duit tu habis dia ambil dalam pasaran. Dia nak ambil macam mana kan? Kita pun tak perasan duit 10 sen 20 sen. Kadang-kadang duit shilling ni kalau perasan pun bila kita nak masuk bayar parking MPS ke MPAJ ke kan, MPS tu Majlis Pemandaran Selayang, saya duduk sana kan. Sini MPAJ kan, Majlis Pemandaran Ampang Jaya kan. Betul lah ya, kita letak shilling tu jatuh tak lekat kan, tu biasa. Baru ni saya jumpa ada seorang pegawai MPS duduk tunggu dekat mesin tu. Dia kata tunggu apa? Dia kata tunggu duit shilling palsu. Duit shilling palsu 50 sen. Sekarang ni duit shilling palsu dikesan bernilai 50 sen. Jadi caranya kami akan tunggu kat sini. Kalau duit tu tak lekat, duit tu masuk jatuh, duit masuk jatuh, kami akan tengok tu duit palsu, kami akan kumpulkan kan. Boleh boleh dikesan di situlah ya. Tapi kalau duit tu pergi beli gula-gula, beli aiskrim, tuan kedai lah yang menanggung lah ya. Baik, jadi itulah ya, bahayanya duit palsu bila tersebar dalam masyarakat ya. Akhirnya yang terkenanya orang lain. Tak siapa nak terkena tak tahu, siapa nak terkena tak tahu ya. Mungkin orang ni dia tak perasan, beli barang dapat barang tak ada masalah, tiba-tiba penjual tu pengedar tokek kedai tu dia ambil duit tu, dia nak pergi beli barang dengan Cina ke apa ke, Cina kata ini duit palsu, dia dah rugi dah ya. Macam mana dia pun tak tahu siapa yang beli kat kedai dia. Itu besarnya dosa buat kerja macam ni. Jadi kalau kita tak perasan tak apa, tapi bila kita dah perasan duit tu dah ada kat tangan kita, stop, jangan edar lagi. Jangan kita kata aku dah terkena, biar orang lain lah pula kan. Kebanyakannya kita begitulah. Kebanyakannya kita ni kita tak ada rasa tanggungjawab. Perasan di tangan kita, maknanya disedari itu di tangan kita. Kita kata kenapa pula aku yang kena semalam aku dapat daripada orang tu yang bagi. Jadi sekarang ni aku tak nak rugi, aku nak bagi orang lain. Orang lain tak perasan tu ya, dia bagi pada orang lain. Jadi sebenarnya dia dah tahu. Bila dah tahu, jangan edarkan lagi ya. Menanggung rugi, tanggunglah rugi, tak apa, Allah Ta'ala akan nilai ya. Jadi itulah perlu kepada kekuatan iman kita ya. Kebanyakan orang ini dia begitu, macam curi selipar kat masjid surau juga lah ya. Bila kita turun tengok selipar kita tak ada ya, selipar kita tak ada, kita pun ya tengok biarlah, kita ambil selipar orang lain lah pula kan ya. Lepas tu orang lain pula tak apa, ambil selipar orang lain, hujur sekali lah, hujur sekali kaki ayam lah dia ya. Sepatutnya selipar kita tak ada, orang kata ambillah selipar orang lain, tak apalah. Tengok kat masjid dia tak ada orang pun, ada selipar lain pun, tak nak lah saya ambil selipar saya balik jalan kaki, tak apalah, dia tak ada rezeki nak buat macam mana kan. Tapi tak boleh nak ambil juga selipar lain kan. Jadi tu sikap kita yang tidak ada reda dengan ketentuan Allah. Lepas tu pula sikap kita tak nak susah, kita tak nak menanggung, biar orang lain tanggung. Tu sikap orang yang tidak ada keimanan. Baik, jadi selesai yang kedua ya. Dia ada 3 perkara tak ya? Ada 3 perkara ya. Dalam bab duit palsu kita dah masuk 1, 2, 3 belum lagi? Tak tanya kan ya? Tak ingat 1, 2, 3 belum lagi tak? Hari ni bahagian kedua. Okey, baik. Jadi dalam menangani masalah duit palsu, apabila seseorang itu membayar lalu dikembalikan wangnya tadi sebab ternyata palsu, maka sebaiknya wang itu dibuangkan saja ke dalam perigi, kata dia ya. Bila kita perasan duit itu duit palsu, buanglah ya, buang dalam perigi buta ke perigi celek ke, itulah ya. Dulu buat dalam perigi, sekarang tak payah buat dalam perigi tak ada dah ya, tak ada perigi lagi kat rumah ya, tak ada dah. Dapat air pipe dulu perigi semua tutup habis lah. Patut simpan dah satu ya, kot tak ada air ke boleh guna air perigi kan ya. Sehingga tidak ada tangan lain dapat menggunakannya. Sebut dah macam tadi lah ya. Jangan sekali-kali digunakan untuk pembelian pada orang lain yang tidak mengetahui. Juga boleh sahaja dirosakkan ya bentuknya. Contohnya kalau wang kertas dikoyak-koyakkannya sehingga tidak mungkin digunakan lagi dalam bermuamalah ya. Kalau dah perasan kat tangan kita, koyak je lah. Kalau duit tu duit kertas ya. Kalau duit shilling nak koyak tak boleh ya, kita lempar dalam perigi ya. Lempar dalam perigi buta kan, ataupun buanglah mana-mana yang agak-agak orang tidak akan guna. Baik, yang kedua dalam menangani duit palsu, seorang peniaga mesti belajar dan mengenal dengan teliti perbezaan antara yang asli dengan palsu. Orang yang nak berniaga dia kena belajar ilmu ni
Ilmu apa? Ilmu mengenal duit palsu dengan duit betul. Dia kena belajar. Ya, agar tidak menyerahkan sesuatu yang palsu kepada orang lain. Ya, supaya apa? Supaya bukan maksudnya nak mengelakkan orang bagi pada dia, tapi supaya dia tidak mengedarkan kepada orang lain. Begitu. Kadang-kadang kita ni banyak-banyak kita tak perasan duit tu sampai kat kita kan. Dia sekarang ni bila orang bagi kat kita tu dia yang menanggung. Kita tak nak tanggung. Jadi kita bila kita nak bermuamalah, kita nak berjual beli, maka kita yang pastikan duit tu duit yang betul. Sebab kita tak nak kata kita yang menjadi penyebab. Ya, orang buat pada kita, nak buat macam mana, itu bukan kemampuan kita. Jadi luar kemampuan kita dan kita tanggung dah, kita dapat pahala banyak dah. Ya dah. Baik. Jadi jangan kata orang dah buat satu biar aku buat orang lain satu sama. Okey, seri. Ya dah. Kita kata biarlah pada muka. Ya dah. Daripada aku kena, biar orang lain yang kena. Ya dah. Okey, baik. Kalau hal itu terjadi, maka ia turut menanggung dosanya sebab ia lalai. Mengapa tidak mempelajari soal persoalan wang palsu atau tidak dengan baik? Tiga dosa pula. Kalau kita bagi dalam keadaan kita jahil, sebab kita dah bermuamalah, kita dah ada urusan jual beli yang melibatkan duit. Jadi selok-belok yang berkaitan dengan duit ni kena belajar lah. Kena belajar. Macam-macam cara kan, ada yang gores kat dinding lah kan, duit dia letak kat dinding. Kalau keluar apa sebab saja, dia gores kat dinding, ada kesan warna, lepas tu duit tu tak tanggal. Tu duit palsu, duit betul tu. Ya. Tapi kalau dia gores kat dinding, lepas tu tengok di kertas tu macam putih sikit, tu duit palsu. Itu salah satu cara lah kan. Nak beli alat pengimbang tu mahal sangat lah. Jadi itu antara cara kan, antara dia. Wallahu a'lam lah. Ada ilmu-ilmu lain lah nak kena duit palsu. Ya. Baik. Jadi dia dikira berdosa kerana lalai, tidak pelajari ilmu ya berkaitan dengan duit palsu. Dia kira berdosa sebab lalai. Ya, ilmu ni kena belajar ilmu apa pun. Ya, macam kita solat jugalah. Kita solat ni dikira berdosa kalau solat tu salah. Sebab apa? Sebab tak belajar. Ya, tapi kalau dah belajar dah tak mampu buat, itu tak dikira dosa. Tapi maknanya kalau kita tak belajar sesuatu ilmu yang berkaitan dengan amalan kita, lepas tu kita tersilap buat, tersalah buat, maka berdosa. Dua kali dosa lah. Dosa kerana tak belajar, satu lagi dosa kerana kita buat salah. Sebab tu ilmu ni penting. Dan ilmu ni dia ada bidang dia masing-masing lah. Ya, ilmu agama orang lain, ngajar ilmu pertanian orang lain, ilmu kedoktoran orang lain. Ya, ilmu dalam bab mengenal duit palsu ni pun orang lain. Ya, kita tentu maklum bahawa setiap amal atau pekerjaan itu memerlukan ilmu pengetahuan untuk dijadikan panduan, ya, nasihat dan berkelakuan baik terhadap seluruh kaum muslimin. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan yang sedemikian wajiblah dicari. Siapa yang berniaga sini? Yang melibatkan duit, ya, kena belajar. Saya pun berniaga tapi tak ada lagi nak belajar ni ilmu duit-duit ni. Jadi siapa yang start pada hari ni kena tanya-tanyalah. Ya, kena belajar-belajar secara tidak masuk kelas pun tak apa. Cuba tanya, kalau sini siapa ada ilmu yang berkaitan dengan duit palsu, nak kenal duit palsu, tolong kongsi. Tolong kongsi, bagi tahu. Ya, ada sini siapa yang main dalam duit palsu, duit ori. Ya, kalau ada lepas ni kita minta dia bagi penerangan sikit dalam 10 minit. Kok ada ilmu dia boleh kita kongsi, ya, boleh jadi panduan untuk kita. Ya, siapa biasa kena tipu duit palsu banyak, ya, tak ada lagi dah kan, tak ada tu sebab kita tak perasan. Kadang kena tipu hari-hari tak tahu, ya, duit palsu merata dah dalam masyarakat kita ni, banyak duit palsu banyak, cuma kita tak perasan. Ya, duit kita tak perasan. Macam saya sebut tadi lah, duit kecil-kecil, duit besar-besar tu mungkin dia tak buat sebab dia tahu dah duit besar ni biasanya orang akan kesan. Tapi kalau duit kecil-kecil orang tak perasan. Baik, akhir sekali ya, dalam bab menangani duit palsu ni, ya, apabila seseorang mempunyai wang yang nilainya kurang daripada nilai yang ditentukan oleh negara, maka hendaklah ia memberitahu hal itu pada pegawai yang berkaitan, dan hendaklah jangan digunakan lagi wang itu dalam bermuamalah. Ya, makna kalau dia tahu nilai itu, duit itu kurang daripada sepatutnya, duit palsu lah tu. Ya, duit palsu sepatutnya ni tidak begitu. Dan negara akan pastikan keluar duit-duit yang nilai dia sama dengan jumlah dia. Ya, dengan bahan-bahan di dalam tu. Ya, jadi kita kena bagi tahu pegawai supaya tidak digunakan.
kecuali kepada seseorang yang tidak mungkin lagi akan menggunakan dalam apa bentuk penipuan. Jadi sekiranya wang tadi diberikan pada seseorang yang mungkin akan digunakan semula, maka menyerahkan wang kepada orang itu adalah seumpama menyerahkan pada orang yang hendak menggunakannya sebagai bahan yang merosakkan. Maksud kalau kita tahu dah duit kita ni kalau kita serah pada seseorang dia akan guna, maka seolah-olah kita ni cuba nak merosakkan dia lah. Ya, jadi kalau kita ni tak nak berdosa, kita tak nak masuk neraka, begitu juga kita tak nak sahabat-sahabat kita pun sama. Ya, jangan kita kata biar dia masuk neraka aku masuk syurga. Kita sedaya upaya kita nak tarik kita seberapa ramai masuk syurga. Sebagaimana syaitan dia berusaha sedaya upaya nak tarik manusia jadi geng-geng dia dalam neraka. Ya, kita ni dahlah calon neraka kita ni. Kita semua ni calon neraka semua ni. Ya, tak tahu siapa yang kata pilih, tetapi Allah sebut dalam Quran walaqad zara'na li jahannam katsirum minan nas. Ya, sesungguhnya Allah kata telah disediakan neraka jahanam itu untuk jin dan manusia, Allah kata. Makna kita semua ni ya calon-calon neraka lah kita ni. Ya nah. Jadi hati-hatilah sikit ya nah. Jangan kita sedap sangat rasa kita ni boleh masuk syurga ya nah. Syaitan tak berhenti nak tarik kita macam mana pun masuk neraka. Jadi kalau begitu kita pun berusaha pagi petang siang malam ya untuk meletakkan diri kita dalam syurga dan mengajak kawan-kawan kita seberapa ramai supaya mereka pun mengecapi nikmat syurga sama macam yang kita nak. Jadi itulah timbul bila melihat kemungkaran berlaku, kita nak sekat kemungkaran itu daripada terus berlaku dan kita nak supaya kebaikan itu berlaku dalam masyarakat. Tu amal ma'ruf nahi munkar tu berjalan kan. Okey, dalam bab ni pun sama, jangan duk nampak biarlah dia masuk neraka janji aku masuk syurga. Ya, tu selfish dia panggil jual ikan kan. Tu mementingkan diri sendiri. Baik, hukumnya adalah sama dengan orang yang menjual buah anggur kepada seseorang yang telah diketahui dengan yakin bahawa anggurnya itu dibeli pasti akan dijadikan arak. Oleh sebab itu keduanya adalah dilarang ya, merupakan bantuan kepada pelaksanaan perbuatan jahat. Sama juga kita ada duit palsu, kita dibagi kepada orang yang kita tahu orang kita akan teruskan muamalah. Lalu sama perbuatan kita ini macam kita jual anggur. Buah anggur ni kita makan biasalah, tak ada masalah apa, tetapi tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang nak beli buah anggur Cina ke, ya, India ke, dan kita tahu dia ada kilang arak, ataupun kita tahu dia akan proses buah anggur tadi jadi arak. Jadi ketika itu kita tak boleh bagi pada dia. Walaupun kita kata apa salahnya kita jual anggur, masalahnya kita dah tahu dia akan buat anggur, bukan buat arak. Kalau dia beli dengan kita, dia tak bagi tahu dan kita tak tahu dan kita bagi, tak ada masalah walaupun lepas ni dia balik dia buat arak sungguh kan. Jadi kalau dah tahu tak boleh. Sekarang ni buah anggur memang kita tahu anggur ni untuk buat arak kan. Sekarang ni dragon fruit tu pun boleh buat arak juga ya. Buah dragon tu, buah apa? Naga. Buah naga tu pun baru ni dekat Maha baru ni dia bagi tahu buah naga tu pun boleh proses jadi arak juga dan kualiti arak tu. Jadi kalau kita jenis orang yang bercucuk tanam, tanam mangga, tanam buah naga dan sebagainya, tiba-tiba orang datang tu kita tahu dia nak proses untuk jadi arak, haram kita jual. Walaupun kita kata kita tak buat arak, kita jual kat dia, lantak dia nak buat apa pun. Betul lantak dia, tetapi kalau kita tak tahu okey, tapi kalau kita dah tahu jangan buat. Sama macam dulu pernah ada seorang hamba Allah tanya saya, dia bela ayam kampung. Ayam kampung ni besar-besar lah. Cina datang nak beli ayam kampung ni. Nak beli ayam kampung tujuannya nak buat, itulah tahulah Cina kan dia buat penyembahan kan. Dia serahkan pada Tuhan dia, ada pemujaan. Jadi apa hukum dia ketika itu? Saya kata kamu tahu tak dia beli tu untuk apa? Kalau kamu tahu tak boleh. Ya, kalau kamu tak tahu dia nak beli itu, dia tak bagi tahu dan kamu pun tak tanya banyak. Sebab tu kita jangan banyak tanya. Ni nak beli ayam ni nak beli nak buat apa ni? Kalau kita tanya dia akan jawab lah. Kalau dia nak beli senyap-senyap jual je lah. Dan kita pun tak tahu dia nak buat apa dah. Dapat duit senyap dah. Dia walaupun dia balik memang dia buat pemujaan dan sebagainya, kita lepas dah sebab kita tak tahu. Tak payah tanya lah, tak wajib usul. Dia mari nak beli ayam, kita niat jual ayam sudah. Banyak soal saja. Bila banyak soalan sangat jadi susah lah pula.
Ya, bila banyak soal sangat buat jadi susah. Macam Nabi Musa umat dia kan, bila sembelih lembu, sembelih je lembu. Ya, dia kata banyak soal, tanya lembu macam mana, lembu betina ke jantan, lepas tu warna macam mana, guna buat bajak sawah ke tidak. Banyak-banyak soal, akhir-akhirnya jadi payah nak cari lembu tu. Padahal Nabi Musa kata cari lembu sembelih je lah lembu, tak kira lah lembu mana pun. Jadi kita ni pun begitu kan. Jadi jangan banyak tanya sangat, jadi menyusahkan kan. Tanya sikit-sikit dah kan. Ada setengah tok guru tu dia nak sekat anak murid dia daripada bertanya. Bila anak murid dia banyak bertanya, dia kata barang siapa yang banyak tanya maka lemahlah imannya. Anak murid pun tak berani tanya. Atau tak boleh juga ustaz macam tu kan. Anak murid tanya jawab, tapi maksudnya ya, kadang-kadang kita tanya sesuatu benda yang tak sepatut kita tanya, akhirnya menyusahkan kita kan. Akhirnya menyusahkan kita. Benda dah ada dah panduan siap dah, buat je lah, tak payah soal banyak kan. Baik. Jadi dalam bab ni kita jual dan kita bagi duit palsu dalam masyarakat. Ya, kita tahu dalam masyarakat, dan kita bagi pada seseorang dan orang itu akan bunuh. Ya, maka samalah macam kita jual buah anggur kepada orang yang kita dah tahu. Jadi kita bersyubhat dengan dia, dan orang yang menolong kepada kejahatan sama je dosanya, walaupun kita tak buat. Adalu ilal khair kafa'ili. Orang yang tunjuk jalan kepada kebaikan, dia pun dapat pahala sama macam orang tu buat. Dia tunjuk jalan kepada orang untuk buat sesuatu kebaikan, orang tu pun buatlah kebaikan, maka pahala kebaikan tu kita akan dapat sama. Begitu juga adalu ila syarr kafa'ili. Orang yang tunjuk kepada jalan kejahatan, dia pun dapat dosa sama. Sebab tu kita jadi jangan ajar perkara yang tak baik pada seseorang. Ya, nanti dia buat, kita tidur malam-malam, elok je saham tu masuk. Ya, saham dosa. Kalau saham pahala tak apa. Tidur lena pahala masuk tak apa. Ya, macam buat direct selling setengah tu, ya, tidur lena duit masuk dalam akaun kan. Tak apa kan. Tapi masa kalau dapat dosa masuk, tak payahlah. Dosa kita pun tak tertanggung dah, nak pikul dosa orang lain pula. Ya, batu hari ni ya, kita kena bertegas ya, dalam perkara dosa kita tak nak berkompromi. Biarlah orang pujuk macam mana pun, kita kata minta maaf ya, saya tak akan terlibat dalam perkara ni. Orang nak marah, nak kata apa pun tak apalah ya, janji kita tak terlibat. Dia kata kamu tak terlibat, kamu tolong je saya bagi. Tolong itu pun, menolong kepada kejahatan pun sama juga kan ya? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan ya, dan janganlah kamu sekali-kali bertolong-tolongan dalam dosa dan dalam bermusuh-musuhan. Mana dalam perbuatan dosa kita tak nak ya, kita tak buat, contoh kita tak berjudi ya, contoh kan ya, kita tak berjudi, kita tak minum arak ya, kita tak buat konsert yang melarang, kita tak buka kelab malam contoh kan ya. Tiba-tiba ya, kita ya, memberi satu sokongan kepada orang yang buat kerja macam tu, maka kita berdosa sama. Walaupun kita kata ya, kita tak buat, tapi kita lagi menyokong orang-orang yang buat perkara tu. Contoh kakak kampung kita tu ya, dia minta dana, dia nak buka kelab malam contohnya kan ya. Jadi kita kata aku tak nak terlibat. Dia kata kamu tak nak terlibat, tak apalah, bagilah sikit duit ataupun bagi tanah ke mana-mana kamu boleh buat Hard Rock Cafe kat situ contoh kan. Hard Rock Cafe lah ya, Hard Rock Cafe ni semua tu, benda tu semua dalam tu ada ke Hard Rock Cafe nasyid, lagu-lagu zikir munajat ada kan. Tak fikir kita Hard Rock Cafe buat kerja macam tu kan. Hard Rock Cafe ni tentu dah ya, kalau rock pun rock yang hak kan, yang kasar-kasar, yang kuat-kuatnya kan. Lepas tu ada minum-minum, perempuan mesti ada lah kan. Jadi kita ni kata aku tak nak terlibat, tapi kalau kamu nak buatlah kat tanah aku tu contoh kan ya, tanah tu ada banyak, aku buatlah kat situ ya. Aku tak nak terlibat dia kan ya. Jadi sebenarnya memang kita tak terlibat, tapi kita menolong dia, membuat beri kemudahan pada dia untuk buat dosa, kita sama juga. Dulu pernah ada orang tanya saya, dia ada rumah sewa. Dia ada rumah sewa, dia kata ustaz, saya ada rumah sewa, lepas tu ada orang datang nak sewa rumah saya, nak buat studio ya, nak buat menyanyi, nak buat apa ni lah, nak buat studio ni lah ya, dengan lagu biasalah studio rock.
larang lah kan. Macam mana Ustaz? Boleh tak saya bagi? Saya ikuti sewa aja. Ya, saya kata kamu memberi kemudahan kepada mereka buat maksiat, kamu dapat dosa sama. Kalau kita tak jadi kan. Sebab tu kalau kita ada rumah sewa, ada premis perniagaan dan sebagainya, orang nak datang tengok dulu jenis perniagaan apa dia nak berniaga apa dia. Lepas tu kalau rumah sewa, tengok dua orang laki bini tu yang datang tu laki bini betul ke ataupun tak kahwin lagi. Kalau tak kahwin lagi jangan bagi. Seolah-olah kita memberi kemudahan kepada mereka untuk melakukan maksiat. Kalau mereka dah kahwin tak apalah, mereka duduk sewa rumah kita. Ni kadang-kadang ada tanah kita tak kahwin lagi pun kita bagi juga. Ataupun kita bagi sewa kat budak-muda sewa, lepas tu malam-malam kita nampak ada perempuan datang apa semua sekali, ketika itu kita kena bertindak. Kita kata semalam nampak ada perempuan datang, siapa? Adik kamu ke siapa? Dia kata tak, kawan-kawan selalu datang tiap malam sampai pukul 3 ke 4 pagi ni. Jadi macam inilah saya sebagai tuan rumah, saya tak suka benda ni berlaku. Jadi sekarang ni saya minta berhentikan, kalau tidak awak kena keluar daripada rumah saya. Macam tu cara kita, sebab kita tak nak hasil daripada perbuatan maksiat yang kita beri kemudahan pada mereka. Ada orang kata tak buat, saya tak kena mengena kan. Memanglah kita kata kita tak kena mengena, tapi kita beri kemudahan pada dia. Menolong kepada kejahatan itu pun dosa. Itu saya kaitkan dengan benda-benda lain tu, sebab dalam bab duit palsu ni mungkin nampak macam tak kena sangat dah kan. Tapi tak kena pun dah kena lama dah katanya kan. Duit palsu banyak dah ni kan. Cuma tak belajar. Bila tak belajar ilmu berkenaan duit palsu ni, kita pun tak perasan lah. Rupa Imam Ghazali sebut dalam kitab dia kan. Jadi itulah kata nak berhabis kitab ni macam-macam ilmu lagi lah jumpa kan. Tu dalam ilmu orang lain tak belajar, kita belajar. Patut ni sistem perbankan yang panggil kita ceramah ni patut. Bank-bank patut cerita bersama macam ni kan. Rupanya bukan hukum dunia aja, hukum Allah pun ada cerita tentang benda ni kan. Islam ni agama yang syumul, Islam agama yang komprehensif, agama yang sempurna. Tentu dah setiap perkara akan diterangkan dalam agama kita. Dan kita bila dapat pemutusan, dapat hukuman daripada Allah Ta'ala, liyahkuma bainahum, bila dah dapat untuk diputuskan hukuman di antara kita, maka kita, tugas kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kami patuh lah, tak payah nak lawan-lawan lah. Perintah Allah Ta'ala tak payah lawan, tentu dah elok je untuk kita kan. Okey, baik. Oleh sebab itu keduanya adalah dilarang dan merupakan bantuan pada perbuatan jahat, dan ia merupakan sekutu pada kejahatan jahat tadi. Mari kita bersyarikat sama maka daripada itu dari itu seseorang yang sentiasa mengambil jalan yang lurus, benar dan hak dalam usahanya sebagai seorang peniaga, dengan menghindari cara-cara yang begini adalah lebih besar nilainya daripada melakukan amalan ibadat sunat dan sentiasa beruzlah untuk melaksanakannya itu. Maksudnya siapa yang ambil langkah berhati-hati dalam bab muamalah ni sampai tak terlibat dengan dosa-dosa begini, maka pahalanya besar daripada ibadat sunat, dan dia beruzlah seorang-seorang sebab ini cobaannya cukup berat. Ibadat sunat tu dapat pahala dah. Ibadat sunat senang-senang yang kita boleh buat. Ibadat sunat kita seorang-seorang, tak ganggu orang lain. Ibadat sunat kita tak perlu mikir banyak sangat. Tapi ni dalam bab menangani masalah-masalah muamalah ni yang melibatkan duit palsu, yang kita terpaksa kena menanggung kerugian, tapi kita tanggung juga lepas tu dalam keadaan kita tahu benda tu tak elok, kita sekat benda tu daripada tersebar dalam masyarakat, maka benda ni perbuatan ni perbuatan yang besar nilainya nak banding dengan ibadat-ibadat tadi. Sebab itu kita dalam buat ibadat, kita belajar ibadat khususiah, ibadat umumiah, kita kena belajar dua-dua. Di mana jangan kita duk nampak semayang puasa saja kita jaga, kita juga kena jaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dalam masyarakat. Jangan buat tak peduli apa nak jadi kat masyarakat, lantaklah, jangan janji dia tak kacau aku sudah. Tu ramai masyarakat kita fikir gitu tu. Laisa minna man la yahtamma bi amril muslimin. Bukan di kalangan kami orang yang tak ambil berat tentang urusan orang Islam. Jadi kita setakat mana kita mampu jelah. Nak ambil berat lebih-lebih kita tak mampu. Tapi sekurang-kurangnya takat mana yang tercapai oleh tangan kita buatlah. Kita boleh tolong setakat mana kita boleh tolong. Tapi usaha nak menolong masyarakat daripada terjerumus dengan dosa ni sentiasa ada.
ya, lalu balik belajar ni, tengok sahabat-sahabat yang ada yang masih lagi tak belajar, yang masih lagi tak ikut agama sepenuhnya, ya, macam mana cara nak mendekati dia, ya, contoh kalau kawan-kawan kita lah, ingat ni tengah belajar, ingat kat adik-adik kita kat kampung masih lagi ya, dalam keadaan tak ikut agama, tak peduli agama, masjid surau pun tak tahu ke mana, ya, ingat kita kat mereka, macam mana cara nak tolong mereka, ya, maknanya dalam kepala otak kita tu mikir macam mana nak selamatkan orang, ya, nak selamatkan orang daripada api neraka. Kalau atas dunia ni selamatkan orang daripada, ya, perkara-perkara yang tu pun orang bagi jasa berpingat dah, orang bagi pingat, ya, pingat jasa pendamai lah, pingat apa lagi, ya, macam-macam pingat nak bagi, ya. Jadi Allah Ta'ala tentu akan bagi lebih daripada tu lagi, sebab kita selamatkan orang bukan setakat dunia tapi di akhirat, ya. Baik, Allah Rabbi. Hari ni insyaAllah bahagian yang kedua, baru nak masuk tajuk, kan, ada berapa minit lagi nak habis. Bahagian yang kedua yang melibatkan, masih lagi dalam bab pekerjaan, ya, masih lagi dalam bab pekerjaan, panjang lagi ni bab pekerjaan ni, rasa dah setengah tahun lagi kot insyaAllah, kan, panjang ni bab pekerjaan ni, lepas ni baru nak masuk bab halal haram, kan, yang kemudaratannya khusus kepada pelakunya, ya, kepada umum masyarakat akan tanggung risiko tu. Bila apa? Bila berlaku ihtikar, masyarakat akan tanggung. Bila berlaku duit palsu, masyarakat akan tanggung. Ya, okey, baik. Kepada pelakunya, segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada orang lain dalam bermuamalah adalah penganiayaan. Itu dikatakan penganiayaan. Mana-mana, ya, yang menyebabkan suatu perkara yang timbul kerugian dalam masyarakat, itu dipanggil penganiayaan. Itu kira buat niaya pada orang lah, kan, Kelantan panggil buat nyaknyo, kan, buat nyaknyo kepada orang, kan, buat nyaknyo lah tu kan, sian, ya, kena nyaknyo kat orang, kan, baik. Maka yang dinamakan keadilan ialah segala sesuatu itu tidak menyebabkan kerugian kepada sesama muslim, ya. Dikatakan keadilan maknanya perkara yang tak menganiayai sesama Islam. Sebagai pedoman asas dalam menentukan perkara ini, hendaklah seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Balik-balik kita diminta, ya, supaya timbul rasa supaya kawan kita ni tidak terjerumus dalam dosa dan kita pun tak nak mereka masuk neraka, maka kena ada dalam diri perasaan cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dikira beriman seorang kamu sehinggalah dia kasihkan kepada saudaranya sebagaimana dia kasihkan kepada dirinya sendiri. Kalau dia tak nak kena tipu, begitulah juga dia pun tak nak saudara dia kena tipu. Kalau dia tak nak tanggung rugi, dia pun tak nak juga kawan dia, saudara dia kena, ya, kena rugi. Begitu. Biar ada perasaan. Kita ni seperti jasad, jasad. Seperti jatuh jasad, satu anggota sakit, dia akan tertanggung oleh anggota yang lain. Sakit kakinya, tapi sampai ke habis badan-badan lain pun rasa tak selesa. Sakit mulut je habis, sakit giginya habis. Patut sakit gigi je lah sakit. Lain-lain tak nak. Tapi sakit gigi, badan jadi lemah, habis dah, ya. Jadi lemah, dia nak rehat, sakit, tak tangguh, tak tahan, ya. Saya pun baru balik hospital ni pukul 3 pagi, pukul 2. Anak saya lelah tadi pukul berapa? Pukul 9 hantar sampai pukul 2 pagi kat hospital Selayang. Dia duk tunggu, dia duk sedut tu. Balik rumah tak boleh tidur lagi. Pukul 5 pergi lagi hospital Selayang. Duk sampai pukul 7 sampai rumah. Kan? Seksa je dia tu, ya. Dia tu sakit. Lelah budak baru umur 5 tahun, ya. Nak kena seduk batuk-batuk pula, kan, ya. Kita dapat rasa macam mana keadaan dia tu, kan, ya. Dan kita sendiri pun kena jugalah, kena tanggung jugalah, kan, ya. Bawa kereta ni pun mengantuk sampai tepi jalan tu, tidur sekejap tu, lambat sikit tu. Kita sebab apa lambat? Takut kata kenapa ni ustaz ni lambat je, ya, tidur. Ya, tak tidur tak boleh bawa kereta. Ya, okey, baik.
Jadi kita biar rasa kalau kalau kita tak nak kita di tengah menanggung kesusahan, begitulah juga saudara kita kena letakkan diri kita di tempat mereka. Ya nah. Okey, baik. Jadi jikalau sekiranya sesuatu itu dipandang suatu perkara yang susah atau dirasakan berat dalam hati atau tidak menyenangkan hati, maka demikian sebaiknya jangan dilakukan kepada orang lain, dan ia menganggap bahawa menjaga nilai wangnya sendiri sama penting dengan menjaga nilai wang saudaranya. Inilah secara pokoknya. Ya, jadi kalau kita nak jaga duit kita, kita jaga sungguh-sungguh supaya dia bertambah dan tidak ada penipuan dalam duit kita. Begitulah juga saudara kita. Sama lah tu kan, kita letakkan gitu. Baik, ada pun mengenai huraiannya sebagai berikut dan dapat diringkaskan dalam 4 persoalan. Baik, yang pertama, janganlah memuji barangan yang dimilikinya dengan pujian yang tidak benar. Ya, sebab hal yang demikian itu adalah suatu perbuatan dusta yang sama sekali tidak dibenarkan. Bila kita nak berjual beli, kita jadi peniaga, maka jangan kita puji barang kita dengan cara yang tidak sebetul. Manakala kita nak puji barang kita biar betul-betul berkualiti, tak apa. Ni barang tak berapa, tapi manis mulut orang niaga. Kan? Manis mulut orang niaga sampai orang ni dah dengar-dengar tak jadi mula tu tak nak beli. Tak ada pun niat nak beli, tapi kerana manis mulut peniaga ni pandai dia bercerita, ya, kita pun beli. Kalau beli barang tu betul sebagaimana dia cerita, tak apa. Ni balik-balik rumah, Masya Allah, tak sama macam dia cerita. Kan? Jadi ya, perbuatan ini perbuatan yang dikira berdosa sebab dia menipu. Kalau benda tu elok cakap elok, benda tak elok cakap tak elok, sudahlah. Ya, okey. Kalau kata jual buah dia kata manis ni, betul manis kan? Kalau kata manis ke? Manis, cubalah rasa. Dia pun bagi satu, memang dia buka yang manis dah pun kan? Kita pun makan manis kan? Kita kata manis manis macam ni lah, semua macam ni kan? Balik-balik rumah kita makan 3-4 biji manis lah, lain-lain masam kan? Jadi kita nak kata apa kat dia, dia pun tak tahu dalam kulit. Memang manis masam tu dalam kulit, kita pun tak tahu lah. Cuma cara dia bercakap tu tak betul. Patut dia kata, saya setakat saya jual hari ni tu, alhamdulillah lah, yang kita duk buka-buka tu manis. Tapi yang lain-lain tu Wallahualam lah kan? Kita pun tak tahu sebab dalam kulit kan? Ginilah saya bagi lebih dah sebiji kan? Contoh, saya bagi lebih dah 2 biji ya, untuk nak reserve kalau ada yang tak manis contoh kan? Itu cara orang niaga. Ni dah confidence 100% garanti kan? Manis kan? Kalau Cina, India cakap gitu tak apa, dia tak ada dosa pahala kan? Baik. Jadi kalau kita menipu ya, dan sehingga menganiaya orang lain ya, maka itu satu pendustaan ya. Dan kalau pembeli itu tidak jadi membelinya sekalipun dengan pujian yang baik, maka perbuatan itu adalah pendustaan yang menjatuhkan harga diri seseorang. Katalah dia meniaga, dia cakap tu pandai ya, ada orang beli ya, maka orang yang beli tu tentu dah dia menganiayai orang beli tu. Sebab apa? Sebab orang tu beli tak sama macam dia cerita tak betul. Satu lagi, dia bercakap pandai, dia cerita pasal barang dia ya, barang-barang ikutlah makanan ke apa ke, tiba-tiba orang tu tak jadi beli. Orang tu tak jadi beli walaupun dia cerita macam-macam pun, orang tu tak jadi beli. Walaupun dia tak jadi beli, itu pun satu dosa. Sebab apa? Sebab dia menjatuhkan harga diri seseorang itu. Kita ni ada harga diri, di mana kalau orang tipu kita ya, ada harga diri kita ni. Walaupun kita belum lagi tertipu, tetapi kita dah tercabar. Oh, aku dia cuba nak tipu tercabar dah kita kan. Wah, kalau belum kena tipu, kena tipu lagi lah, celaka. Keluar kata tu, celaka lah. Oh, dia tipu aku ya, tu malu lah tu. Tu kalau kena dah tipu, kalau dah kena tipu. Tapi kalau belum tipu, kita kata acau ke kita pun nak tipu kan? Jatuh maruah kita ya, jatuh air muka kita kan? Jadi walaupun orang tak beli, tetapi dengan cara dia menipu itu dah menjatuhkan air muka orang, dah berdosa dah ya. Jangan buat kerja menipu ni kan? Baik. Adapun memuji sesuatu benda yang dijual dengan satu pujian yang benar, tidak ditambah-tambah dan tidak pula dilebihkan, maka perbuatan itu
itu tidak mengapa dan dibolehkan. Boleh, tak ada masalah kalau kita puji barang yang biasa je, yang memang benda tu berlaku dan kita puji tidak lebih-lebih, itu tidak ada masalah. Memang disuruh pun, itu tak timbul riak apa semua, tak ada. Contoh dia buat kereta, dia cat, dia buka welding, cat kereta dan sebagainya, lepas-lepas siap semua dia kata, tengok hasil kerja saya ni kan, tengok cat dia pun cantik, elok, tak ada menitik apa semua sekali, ya, nampak cat dia pun keluar, dia punya shiningnya apa semua kan, jadi dia tu bukan riak, bukan sombong, tapi nak promote dia punya hasil kerja dia. Jadi tidak dikira berdosa. Ya, boleh kita cerita pasal kuih kita, pasal kek yang kita buat, masuk ke dalam internet contoh kan, jual melalui Facebook, ya jangan. Sekarang ni jual melalui Facebook kan, jual kek melalui Facebook sekarang ni kan, jual butang baju melalui Facebook, ni perempuan jual apa yang klik-klik tu pun melalui Facebook juga kan, ada orang boleh buat duit dari cara tu kan, jual tudung melalui Facebook kan, jual tudung melalui Facebook pun ada kan, adik saya lah kan, perempuan tu Allah kan, jual tudung melalui Facebook, tudung apa, Farida, ya, tudung Farida kan, sekarang ni Farida nak saman siapa-siapa jual barang tak betul. Rupanya ada juga orang tipu kan, dia ialah dia kata susah payah dia reka, nak buat rekaan Farida ni, dia kata ya, tudung tu tudung lah kan, menutup aurat yang penting, tapi dia buat design tu mungkin dia boleh menarik. Saya pun tak terfikir suatu hari orang beratur nak beli tudung kan, Farida tu kan, anak dia nama apa, Mawar kan, yang kahwin dengan apa, Fizu kan, dia bak dia orang Kelantan, Fizu tu kenal kan, main bola tu kan. Okey, baik. Jadi nak ceritanya ya, dia marah sebab ada cetak rompok. Cetak rompok dia bawa harta intelek lah kan, sebab ada sekarang ni dijual di pasaran ikut rekaan dia sebiji macam dia buat. Jadi kalau jual tudung tu jual lah, buatlah design lain-lain sikit, ni sebiji macam dia buat, lepas tu dakwa kata ini tudung Farida. Marahlah dia habis berjuta-juta buat iklan sana iklan sini dalam TV, iklan billboard tu saja berapa juta bayar tahun kan, tiba-tiba orang lain dapat untung. Tak nak lah dia. Betul lah, tu satu penganiayaan. Siapa buat kerja macam tu dosa, ya. Sebab tu kita hari ni kalau nak jadi pengedar tudung pun tengok jugalah tudung macam mana. Kalau pengedar tudung Farida sungguh, contoh kan, ada tudung Farida sungguh, biar betul ambil daripada syarikat Farida kan, jangan ambil daripada Cina tak apa mana buat. Bukan payah nak buat tudung, bukan tak boleh tiru pun kan, tiru kan susah pun. IC orang boleh tiru, takkan tudung tak boleh tiru kan. Jadi saya nak ceritanya itu hal orang perempuan, saya tak tahu, tapi nak ceritanya usaha hari ni orang nak dapat untung, ambil daripada cari dengan cara senang, dengan cara menipu, dengan cara meniru kan. Dari segi kualiti dia kata sama macam Farida, padahal kualiti kain tak sama. Baik. Saya sentuh sebab dia orang perempuan belakang cerita pasal tudung Farida. Ada, saya tak kenal tudung Farida macam mana tu tak kenal tudung Farida macam mana, dia bertingkat-tingkat macam mana kan. Aduh lah kan, ya, tak apa, baguslah kan peringkat awal ni. Yang penting menutup aurat, tapi kena jaga juga menutup aurat pun dia jangan ada unsur-unsur ya, yang tabarruj, jangan ada unsur-unsur yang menarik perhatian sampai orang tengok renda-renda lebih sangat pun orang tertarik juga pun tak boleh juga kan. Dia pakai tudung ni libas takwa, pakaian takwa ya. Baik. Hari ni trend nak pakai tudung, tak apalah, baguslah pakai tudung tu, bagus peringkat awal. Tadi saya jumpa seorang pakai tudung juga, tapi pakai baju ketat, seluar legging seluar senam robik, seluar ketat kan, pakai tudung elok. Saya tengok tak apa nak buat modal ceramah kan, tapi maknanya ada orang ini silap faham ya. Tapi okey lah tu, kurang-kurangnya dah pakai tudung. Saya kalau orang pakai ni, saya akan tanya dia, kenapa pakai tudung dek? Dia kata, kan wajib. Betul, terima kasih lah, betul lah tu ya. Tapi tu seluar baju tak betul tu. Masa tu modal kita nak cakap. Kalau dia tak pakai tudung, nak cakap pun payah. Ni dah pakai, lepas tu seluar ketat, baju lengan pendek. Jadi kita tanya dia, dek kenapa pakai tudung ni? Kan, dia kata, apa pula? Tudung kan wajib dia ada. Oh, baguslah, alhamdulillah kan ya. Cuma tu seluar tu tak kena gitu, tu baju tu tak kena macam ni. Ada modal lah kan. Bila orang dah mula guna, kita boleh dekatlah dengan dia kan. Begitu kan. Dia tak payah nak bila memang kita rasa tak
tak kena tu, tak betul tu. Peringkat awal yang kita sekurang-kurangnya macam tu, lepas tu kita boleh tegur lah, kan? Lama-lamaan insya-Allah dia tahulah cara tudung yang sebenar macam mana, kan? Baik. Jadi dia kata, kalau kita puji barang kita cerita kualiti barang kita, kan? Dengan syarat tidak melampaui batas, dibenarkan. Ya, selain itu janganlah seseorang itu bersumpah sama sekali atas sesuatu benda yang dijualnya. Sebab jika ia bersumpah dusta, maka ia telah bersumpah palsu, dan inilah termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan kalau sekiranya sumpahnya benar, maka ia telah mengingat nama Allah Ta'ala yang maha besar dan mempermain-mainkan dengan sumpahnya. Sumpah, ya, apa makna sumpah ni? Halaf tu, halaf, ya, wawul qasam, kata wallahi wa tallahi wa bismillah, itu kalimah sumpah. Yang kita kata sumpah saya tak buat, itu sesumpah, itu bukan sumpah, kan? Itu tak jadi sumpah. Dia sumpah ni dia guna kalimah Allah. Wallahi aku tak buat, kan? Wa tallahi aku tak terlibat langsung pun, kan? Dia guna wawul qasam, waw sumpah, kan? Sumpah, kan? Sumpah tu sumpah halaf. Halaf tu makna guna perkataan tu. Kalau kata dia kata sumpah, dia kata nyupah ni celaka, bengong, atau nyupah juga, tapi bukan nyupah tu tak. Celaka, bengong, nata ni bengong tu kata tu biar begitu, kan? Tu nyupah. Apa ni nyupah ni yang tak baik? Tu menyupah lain. Ini kata sumpah ni dengan guna perkataan wawul qasam tu, wallahi wa tallahi wa bismillah. Itu tak, kalau guna perkataan tu, kalau melibatkan benda yang tak betul, dia berdosa kerana sumpah dusta. Berdosa besar. Sebab apa? Sebab sumpah dusta ni termasuk dalam dosa-dosa besar, kan? Jadi kalau benda tak betul, kita pergi bersumpah juga, kita buat penipuan yang besar. Sebab kita guna nama Allah Ta'ala, kan? Kita guna nama Allah Ta'ala, tiba-tiba kita pergi menipu, tak mempersendal-sendalkan Allah, kan? Macam hari ni lah, ya, kita buat sesuatu benda, kita dakwa ini daripada sultan ini pada raja ni, kenyataan ni daripada raja sekian-sekian, contoh kita edar dalam WhatsApp, contoh, kan? Dalam WhatsApp kita tulis satu kenyataan, ditulis kat bawah tu kenyataan daripada Sultan Negeri Terengganu, pada yang di Pertuan Agong. Agak-agak kalau kenyataan tu tak betul, dia tahu macam mana, ya, mesti dia marah lah. Bukan dia kata, tiba-tiba dia edarkan benda macam tu, ya, tu baru guna nama Sultan, baru nama raja. Ni nama Allah Ta'ala yang tak betul. Allah Ta'ala ni siapa? Tuhan kepada segala raja, raja kepada segala raja. Jadi tak bolehlah guna kalimah Allah senang-senang. Lepas tu pula, kalau lah benda tu betul, dia bersumpah dan benda tu betul, kan? Wallahi ni buah rambutan ni memang saya beli harga ni, contoh, kan? Saya jual murah ni, wallahi murah, kan? Tak padan guna nama Allah untuk rambutan biji, tak boleh, kan? Tak padan guna nama Allah untuk nak bagi tahu, ya, barang yang dia jual ni baik, tak padan. Sebab Allah Ta'ala ni terlalu tinggi, tiba-tiba kamu ambil kalimah Allah Ta'ala nak letak pada benda kecil-kecil, mana padan? Biarlah benda tu benda besar guna nama Allah pun melibatkan fitnah, melibatkan negara, ya, melibatkan maruah seseorang, tu bolehlah guna kalimah Allah, kan? Tu pun nak kena hati-hati. Tiba-tiba dia ambil kalimah Allah kerana jual bawang ada, kan? Nak bagi tahu bawang ni betul ni import daripada China, wallahi import daripada China, contoh, kan? Nak bagi tahu kata bawang tu daripada China, wallahi juga. Kita tahu suasana ni berlaku dalam masyarakat Arab. Dalam orang Arab kadang-kadang dia tanya, "Sahkah Syekh? Pukul berapa Syekh?" "Wallahi arba'a illa nisf." Kan? Pukul 4 kecuali setengah jam, baru 3.5 lah tu, kan? Wallahi, tanya jam pun wallahi juga orang Arab. Tak percaya saya lah orang Arab cakap sikit wallahi, kan? Wallahi saja je, kan? Jadi kemungkinan wallahu a'lam lah. Ada ulama-ulama kita bagi tahu kemungkinan orang Arab ni selalu ada musibah sama-sama dia ni, kerana mungkin mempersendal-sendalkan kalimah Allah, bergaduh sama-sama dia, berperang sama-sama dia, tak aman, ya. Mungkin juga kalimah Allah dipermain-mainkan, ya. Wallahi lah, biasa sangat wallahi. Ajak minum air wallahi, ajak minum air wallahi, ya. Ajak kita tengok wayang wallahi, main-main pun dia, ya.
Jadi kita orang Melayu ni alhamdulillah biasanya guna kalimah tu dalam mahkamah ya kan. Ya, wallahi wa tallahi kan ya. Tidak ada yang lain, tidak yang betul melainkan yang betul belaka kan ya. Alhamdulillah lah. Okey dah tu. Maknanya jagalah tu kan ya. Okey, balik pada cerita kita, siapa yang guna sumpah untuk nak membenarkan barang dia tak padan ya. Sebab benda tu kecil sangat. Benda keuntungan dunia yang harga RM5-6 kita guna nama Allah Ta'ala tak padan ya, tak payahlah, biarlah kita cakap orang percaya, alhamdulillah. Orang tak percaya pun kita cuba yakinkan dia ya. Yang penting kita betul, batu lama-kelamaan Allah buka hati dia biar dia percaya apa yang kita cukuplah kan gitu. Baik, perbuatan demikian adalah satu perkara yang buruk, sebab teori dan cara mencari untung dunia yang fana ini banyak ya. Kenapa harus menggunakan nama Allah yang maha mulia hanya sekadar untuk mencari untung dunia, kebendaan yang tiada artinya? Padahal sumpah itu tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat ya. Jangan main-main sumpah kan. Lama-lama jadi sesumpah kan. Benda-benda yang besar-besar je ni kerana dunia ni tak ada apa. Dunia ni at-tafih. Tafih ni benda-benda yang benda yang lekeh. Kita je jenis orang cak ayam. Kita ni jenis cak ayam kita semua ni. Jadi iman cak ayam, cak rendah kita ni tu yang dunia sungguh sangat kita tu. Kita ni dunia ke Allah sungguhnya lah dunia. Sebab apa? Sebab kita jenis cak ayam. Jenis orang kata jenis lekeh. Jenis kita ni jenis lekeh lah. Iman kita iman lemah. Sebab tu dunia ni melekat dalam diri kita lebih pada apa? Orang yang alim, orang yang faham istilah agama semua ni, insya-Allah dunia ni diambil juga tapi tidak melekat dalam diri dia. Akhirat tu lebih utama, wal akhiratu khairu wa abqa. Ni orang tak dapat dunia ke Allah risaunya. Anak tak dapat UPSR 5E, menung 3 hari 3 malam. Anak tak sembahyang zuhur, tak ada masalah. Anak tak sembahyang 5 waktu, tak ada mikir sampai nak pecah kepala, tak ada. Nampak dunia kan? Sebab nanti dapat 5E boleh cerita kat kawan-kawan. Anak I dapat 5E, anak you dapat berapa kan? Anak I nak cadang nak masuk asrama penuh gini-gini ya. Anak you sembahyang tak? Anak I tak sembahyang, tak ada masalah kan? Tak kisah anak I tak sembahyang, tak kisah, biarlah dia budak-budak. I dulu pun sama-sama dia pun I tak sembahyang juga kan? Cerita gitu. I pun sembahyang sama sekarang ni lah. Dulu pun sama-sama dia, biarlah dia kan? Marah-marah dia tak boleh juga. Kita sama-sama dia dulu pun macam tu juga kan? Cara kita nampak dunia dengan akhirat nampak beza ya. Nabi kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Nabi kata ajar, suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun, umur 10 tahun tak sembahyang balon dia rotan. Anak kita rotan, anak kita tak sembahyang. Anak kita tak pergi tuition, bukan main kita marah. Anak kita tak pergi ngaji tak apa. Itu nampak dunia kita ni lebih. Kita lah semua, termasuk saya yang cakap ni, kita semua lah. Sebab tu kalau boleh kita ni kita kena muhasabah diri balik kan? Dunia ni tak habis-habis. Akhirat yang akhirat tu sambil lalu je. Sedangkan Allah kata wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari yang Allah bagi pada kamu untuk bekalan akhirat dan jangan kamu lupa nasib kamu atas dunia. Maknanya akhirat dulu, dunia ni kemudian. Sebab dunia ni rezeki Allah tentu dah rezeki untuk kita. Silap kita hari ni bila bercakap, kita kata apa? Kita kata ialah rezeki tu daripada Allah Ta'ala, betul. Tapi kalau tak kerja tak dapat rezeki. Tengok cara orang tak faham cakap macam tu nilai. Dia kata apa? Ni cara cakap kita ramai-ramai lah. Saya dulu pun cakap gini juga. Kita kata rezeki betul daripada Allah Ta'ala, tapi kalau kita tak kerja mana nak datang rezeki? Betul tak saya cakap gitu? Betul kan? Salah lah. Salah. Kita kata tak salah. Saya ulang lagi, rezeki itu daripada Allah Ta'ala, tapi kalau kita tak kerja mana nak datang rezeki? Nampak tak kita cakap tu? Seolah-olah kerja tu mesti dapat rezeki. Kalau tak kerja tak dapat rezeki. Betul tak? Tak betul. Sebab orang yang beriman, orang yang faham sungguh, dia akan bercakap, dia kata kita bekerja kerana Allah yang suruh kita bekerja, tetapi rezeki daripada Allah Ta'ala.
Beza tak apa. Ya? Orang yang faham dia akan kata, kita bekerja hari ni pagi, petang, siang, malam sebab apa? Sebab perintah daripada Allah Ta'ala suruh kita kerja. Allah suruh kita bekerja atas dunia ni. Fa idza qudiyatis salatu famtashiru fil ardh. Ya, apabila dah selesai salat maka bertebaran kamu atas muka bumi. Wa ta'u fima min fadlillah. Bercarilah kelebihan daripada Allah Ta'ala atas muka bumi. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wa ta'u min fadlillah. Carilah daripada kelebihan Allah Ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu berjaya, kata Allah Ta'ala. Maknanya semua cari kerja disuruhan daripada Allah Ta'ala. Kita kata kita kerja ni kerana Allah suruh kita kerja, tetapi rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kerja pun, kalau Allah tak nak bagi rezeki, tak dapat. Tapi kalau kita kerja berbetulan dengan rezeki daripada Allah Ta'ala, kita dapat. Beza tak cara cakap orang faham? Orang faham dengan orang tak faham. Saya ulang sekali lagi, takut tak faham. Faham tak ni? Ulang sekali lagi supaya kita tak tersalah cakap. Nanti percakapan tu bukan pada awamnya biasa, tapi kalau kita bercakap dengan orang yang agak-agak tinggi sikit ilmu agama dia, mungkin dia nilai kita ni orang macam mana, kan? Okey, sekali lagi saya ulang, orang tak faham dia akan kata, ya, betul rezeki daripada Allah Ta'ala, tetapi kalau tak kerja mana nak dapat rezeki? Seolah-olah macam kerja tu baru dapat rezeki. Lah, betul ke? Berapa ramai orang kerja tak dapat rezeki pun? Baik, jadi cara bercakap tu tak berapa tepat lah, kan? Bukan salah, tak berapa tepat. Yang tepatnya kerja ni, kita kerja ni kerana Allah suruh kita kerja. Allah suruh kita kerja, keluar pagi balik petang kerja lillahi ta'ala, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim, serah diri pada Allah Ta'ala, dan rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi. Kalau dia bagi banyak, banyak. Dia bagi sikit, sikit lah. Reda lah kita dengan rezeki tu. Nampak situ? Kan? Itu ilmu baru tu. Kan? Ilmu baru dalam bab menjemput rezeki. Ya, supaya kita tak rasa terkilan sangat. Tengok kerja pagi, petang, siang, malam tak dapat kita mengeluh. Kan? Cukup bulan dapat, tak dapat duit gaji, ya, kita mengeluh. Bak rezeki bukan hak kita. Dalam banyak-banyak duit kita balik, mungkin sebulan dapat 3,000. Dalam 3,000 tu bukan hak kita. Mungkin hak budak kecil yang datang minta sedekah, kita berhenti balik daripada pejabat singgah kedai makan, baru nak makan, tiba-tiba anak yatim mari bang tolong derma RM3, RM4 untuk sekolah kami, bagi RM3, RM4. Itu derma tu untuk dia lah tu, ya lah? Bukan untuk kita, ya lah? Lepas tu belanja makan lah, balik sampai rumah kereta rosak lah, pancik lah, tak ada sampai rumah anak isi kata beli pampers anak habis, Cina punya, token punya, kan? Maknanya dalam banyak-banyak hak kita tu bukan hak kita semualah, kan? Hak kita ni hak mana? Hak kita makan yang memberi manfaat pada kita, itu dikira rezeki kita lah, kan? Yang memberi manfaat pada kita dikira rezeki kita lah. Selagi tak memberi manfaat pada kita, bukan rezeki lagi, kan? Kalau makan lepas tu sakit, itu bukan rezeki, kan? Makan sakit itu bukan rezeki, kan? Kalau makan sakit itu bukan rezeki, itu musibah, kan? Baik. Jadi orang ni dia kata mementingkan kepentingan dunia, ya. Dan tidak ada, dalam hal ini ada sebuah hadis yang disebutkan oleh penyusun kitab Masnadul Firdaus, ya, daripada Anas radhiyallahu anhu, wailun litajir min bala wallahi wala wallahi wa wailun lis-sani' min ghadin wa ba'da ghadin. Hadis Nabi, celakalah bagi seorang peniaga yang suka menyebutkan, ya demi Allah. Di Mekah selalu jumpa, kan, tak Arab, wallahi wallahi rakhis, wallahi rakhis, la expensive, kita kata expensive mahal, kan? La rakhis, kita kata Arab murah, kan? Kita kata ghali mahal, kan? Ya la rakhis, wallahi rakhis, kan? Dia kata 10 riyal, itu contoh, kan? 10 riyal murah, wallahi riyal murah semua. Dapat lagi mungkin RM8, ya, RM9 lagi lah, tapi dia kata wallahi dah biasa lah dah, ya, demi Allah dia kata, ya. Atau
tidak, demi Allah. Ataupun orang kata satu, oh tak, demi Allah tidak. Katakan tadi demi Allah ya. Ada guna penafian pun guna nama Allah, ya, mengiyakan guna nama Allah Taala. Celakalah bagi seorang pekerja yang menunda-nunda kerjanya sampai esok atau lusa. Ya, kata Nabi dan guna perkataan sumpah wallahi wala wallahi, ya, celaka. Dan Nabi kata wa wailul lisani' min ghadin wa ba'da ghad, dan celaka juga kepada orang suka menangguhkan pekerjaan. Contoh orang datang kat dia ni, sering orang Arab juga. Bila kita kata Syekh bila siap, dia kata ghadin insya-Allah. Ghadin insya-Allah. Ya nah. Lepas tu kita pun datang esok. Ghadin tu tomorrow lah. Ya nah, esok. Dia datang esok. Dah siap belum? Dia kata ghadin insya-Allah, esok. Ya nah, esok. Kan orang tak apa lagi lah. Esok datang pula. Ya, dah siap belum? Kan saya dah kata esok, dia kata esok lah. Bukan hari ni. Belik dia kan, ya. Celaka orang yang menipu macam ni. Ghadin ba'da ghadin, esok, lepas tu selepas esok, lepas tu selepas esok, lepas tu selepas esok. Nipu. Patut spesifik lah masa bila boleh siap. Kalau rasa tak boleh siap, cakap tak boleh siap. Orang dah tempah baju ni, nak tempah baju ni, bila boleh siap? Dalam masa 2 minggu insya-Allah, insya-Allah 2 minggu. Tak ada buat banyak tempahan ni, 3 minggu lah baru betul. Niat dah kan, tak apa, dalam masa seminggu siap. Kau boleh datang seminggu, tinggal kerja apa semua pergi datang. Oh tak siap lagi, kain pun tak gunting lagi kan. Lepas tu baru ni kata boleh siap, kan. Kalau kamu rasa tak mampu, cakap tak mampu dalam masa seminggu, cakap 3 minggu. Ataupun dia kata tak boleh terima tempahan, saya tak boleh dah, banyak sangat ni. Cakap tu terang. Kalau dia kata nak tinggal juga, siap tahun depan dah. Dia kata, tahun depan pun tahun depan dah, saya tak risau. Alhamdulillah. Tu baru jujur dalam perniagaan. Ya nah. Ni tak terima belaka kan, nak ambil hati orang. Nak ambil hati, lepas tu kita lah cokel moleng lah dia kan. Kita lah lompat sana lompat sini sampai tak terurus hidup kita. Sebab apa? Sebab selalu nak ambil hati orang sampai kita makan hati. Nak ambil hati orang sampai kita makan hati. Apa salah kita cakap betul? Kita kata saya tak boleh buat. Dia tak apa, saya tak risau awak tak boleh buat. Dah, awak nak bila? Saya nak minggu depan. Minggu depan tak boleh, saya tak atas janji minggu depan. Kalau nak juga bulan depan boleh lah. Dia kata bulan depan lambat sangat saya minta maaf, tak boleh awak buat apa lain lah. Saya nak awak buat juga, saya buat boleh bulan depan lah. Okey lah, bulan depan lah. Okay, tu baru betul. Kita pun cantik kat situ dah, bulan depan tu dia kan. Ataupun rekod siap nanti, takut dia marah. Ni awak cakap bulan depan lah. Kan kita hidup tenang, relax je kita, sebab kita tak terikat dengan orang. Nampak hidup kita tak terurus sebab tu janji dengan orang tu, janji dengan orang ni, susah hidup. Kan? Kita nak pergi jalan mana-mana pun tak boleh. Kan? Sebab terikat dengan janji orang. Tu biasa dah perempuan nak jahit baju lah. Buat tempahan kuih. Kan? Kena belaka tu rasanya lah kan. Kadang-kadang suami risau tengok Allah lah kan. Tak ada nak cakap dengan kita, dia jahit baju hari-hari kan. Tak ada, suami kata Allah lah, bila masa lah nak makan sekali kat dapur, Allah bagilah makan, saya nak siap sikit lagi. Dah kecil hati suami dah. Lama-lama suami kata tak apalah, jahitlah baju, saya nak jahit, saya nak pergi makan kat luar. Contoh kan. Itu contoh kan. Tak boleh macam tu kan. Saya ada seorang kawan perempuan, dia orang dah berumur dah, dia orang niaga, tapi start pukul 7 malam sampai malam dia tak buka telefon dia untuk orang call. Dia tak call, dia tak buka, kerana urusan dengan dia, mana staff dia, pekerja-pekerja dia sebelum pukul 7. Lepas pukul 7 minta maaf, dia kata saya tak akan berurusan dengan orang luar kecuali dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Kalau telefon pun keluarga terdekat je, nombor satu lagi. Tu baru bijak. Ni pukul 10 malam pun masih lagi. Ya okey tak apa, nanti esok kita hantarlah barang tu. Pukul 10 malam suami dia sebelah, cakap pula bukan sekejap, 2 jam cakap kan. Suami lengok tengok bila nak habis lah orang tua ni kan. Contoh berlaku tu kan. Kadang-kadang berlaku anak-anak pun bila masa lah mak aku nak bercakap dengan aku ni, anak orang mari kerja sekolah, mak ni tolong siap ni, dia pun bunyi telefon, cakap cerita pasal bisnes tu lah, anak telefon tengok bila lama nak siap ni kan. Kalau jadi sampai gitu tak payahlah kan, tak payahlah kita yang dikejar tak dapat, yang dikendul berciciran lepas ni kan. Sebab tu kita kalau ada disiplin, kita berjanji dengan orang pun padan-padan dengan kemampuan kita, insyaAllah hidup kita senang, hidup kita lapang, hidup kita tak terurus dengan baik, insyaAllah kan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kita tak mengurus diri kita.
Kita tak mengurus diri kita, lepas ni berlaku apa-apa, kita nak salahkan siapa? Salahkan diri kita lah. Ya, nah? Kita tak ada disiplin dalam time management kita dan sebagainya. Kan? Okey, sikit lagi. Kurang mana? Sebelah lah. Ya. Saya nak balik lah. Tak ada habis ni kan? Ambil satu hadis Nabi. Ya, habis tu. Yang kedua tu kemudian kan? Tahun depan. bulan 3 kan? Yang seterusnya hadis Nabi SAW berkenaan dengan bersumpah dengan berkenaan dengan sumpah pada barang. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yaminul kadhibah manfaqatul lis-sil'ah mamhaqatul lil-kasbi. Sumpah palsu itu merosakkan perniagaan dan melenyapkan keberkatan kerja. Sumpah palsu ni dua kerugian. Yang pertama, ya, dia merosakkan perniagaan. Yalah, benda tak betul cakap betul, benda tak betul dia cakap betul, orang marah lah. Nah, merosakkan perniagaan. Sekali tu je orang beli, lepas tu orang tak beli dah. Tak? Lepas tu kita nak niaga lama kan, nak niaga sekejap. Kalau nak niaga lama, biar jujur, tak apa. Kalau nak niaga sekejap, okey, tak apa, buatlah, tipulah. Sekali tu je, taubat lahum, orang tak mari dah. Latai kata taubat lahum. Sini taubat lahum tak? Ya, nah? Taubat lillah dia, taubat lillah lah dia. Kan? Aku tak pergi dah kedai dia, nipu hangit dia kan, nipu dia. Tak padang nampak pakai kopiah tak kepala tu, nipu. Ya Allah, tak pergi dah kedai dia, sekali ni aku pergi makan kedai dia. Tu bosakkan perniagaan lah. Sepatut orang kata sekali kita berniaga, dah elok sedap, orang pun pergi sampai sana, sampai kamu nak makan, ni makan kat kedai dia lah, bagus. Kalau nak beli barang, ni makan kat kedai dia, kualiti barang, bagus. Kalau tak betul, dia cakap tak betul, gilah kat kedai dia. Orang recommend. Kita tak payahlah nak cari ayat pelaris lah, nak cari apa daya penarik macam-macam lah kan. Kalau Allah tak buka hati orang untuk datang kedai kita, orang tak datang. Kalau Allah dah buka hati, ya, duduklah kat mana pun, orang akan sebut-sebut nama kita kan. Dan satu lagi kerugian bagi orang yang bersumpah palsu ni, tidak ada berkat. Bila tak ada berkat, dia tak berpanjangan lah. Dia setakat dunia je, akhirat tak boleh sampai. Berkat-berkat ni mana sampai ke akhirat, kita berniaga untuk akhirat. Ya, baru ni ada seorang Cina yang mualaf dalam IKIM tu, yang buat lansir tu. Ya, dia buat lansir. Yang pertama nak cari barakah dia tu, nak cari berkat Allah Ta'ala. Dia ceritalah sebab apa, ya, sebab dia nak menolong usahawan wanita ni supaya boleh ada income sendiri, buat kerja pula di rumah, tak susah keluar ke pejabat, tak payah keluar pergi jauh-jauh terdedah kepada orang ramai. Ni nak pergi ke tempat kerja tu terhemput dengan jam teruk apa semua sekali. Dia kata, ya, kerja tak seberapa pun, gaji dapatlah 900, dapat gaji 1200, bayar upah anak dah 500, jaga anak, batu minyak kereta 300, tol naik pula kan, contoh kan, bayar tu bayar ni, tinggallah 200, sebulan kerja 200, tinggal suami, tinggal anak-anak. Tak badan, dia kata orang perempuan. Patut suami yang kerja macam tu patutnya, tapi nak macam mana kalau kekangan hidup hari ni, orang perempuan pun terpaksa kena kerja juga. Jadi saya buat peluang perniagaan ni, maksudnya perempuan ni datang ke rumah saya, tempat saya, ataupun kita buat kursus mana-mana, kita ajar cara menjahit lansir, ya, lepas tu pula boleh buat tempahan di rumah, ya, boleh, ya, buka kedai kat rumah sendiri-sendiri, tak ada masalah. Dia kata hasilnya lumayan, dia kata. Dia sebutlah nak cari barakah. Dia kata anak kita ada kat rumah dengan kita, suami pun ada, tapi macam tadi lah, jangan lansir penuh tinggal rumah tu, sampai dalam bilik tu penuh dengan lansir saja, suami nak masuk dalam bilik pun tak tahu mana satu kan. Tahu dia lah pula macam tu, kena pandai lah pula kan. Tapi maknanya betul lah, orang perempuan ni kalau kerja pergi pagi balik petang pukul 6, kesian tengok. Saya secara peribadi saya kesian tengok, kadang-kadang pukul 10 malam baru balik kan. Dah habis kerja pukul berapa, lepas tu traffic jam lagi, apa lagi, ada kadang-kadang ada majlis luar dan sebagainya, pukul 10 malam baru balik. Esok sebelum subuh dah, kalau dah nak pergi, dah kesian dia kan. Tapi nak macam mana, tuntutan hidup duk Kuala Lumpur ni, tambah-tambah negara kita ekonomi pun tak berapa stabil sangat kan. Jadi ekonomi tak stabil, barang makin naik, nak tak nak kan, kena kerja kuat lah. Sebab tu kita berharap suatu hari ekonomi jadi baik semula, barang-barang turun semula. Tapi payah dah barang nak turun kan, kangkung yang turunnya pun kan, tak apalah kan, tak apalah kan. Maknanya kita nak suatu hari pendapatan kita stabil mula, kita boleh buat ibadat dengan senang, pergi masjid tak mikir pasal duit, tak mikir api nak kena potong kat rumah, tak mikir kereta tak bayar lagi. Nah, pendapatan negara banyak,
Patut negara boleh salurkan pada rakyat ni pendapatan isi keluarganya berapa satu keluarga? 5,000 ke sebulan? Jadi tak payah mikir dah pasal nak cari duit untuk keperluan asasi, lepas. Cuma kalau nak lebih tu boleh usaha lebih sikit. Nah, sekurang-kurangnya boleh buat ibadah, boleh belajar, boleh tumpu pada anak-anak. Ni hari ni nak salahkan ibu bapa pun tak boleh. Taraf hidup terlalu tinggi. Nah, bila taraf hidup terlalu tinggi, kena kerja kuat. Kerja kuat, pengorbanan lah. Sebab kena tinggal anak, kena serah anak pada orang lain. Suami pun tak ada nak layan dan sebagainya. Ya tak? Rumah tangga jadi rosak. Ni punca daripada keadaan negara yang tidak stabil. Maksud Dubai, orang kata Dubai tu, rakyat mereka, dia ada income tak dia, sumber daripada minyak dia semua kan ya. InsyaAllah lah suatu hari sama-sama doa lah kan ya. Biar kita ni kembali balik, biar dapat rezeki balik kan. Allah bagi kesenangan, boleh kita tumpu pada ibadat dan sebagainya. Tidaklah berkorban sampai macam hari ni. Korban sangat-sangat sampai habis ya. Masyarakat kita dah tak kenal dah suasana yang sepatutnya kan ya. Sian tengok. Okey, baik. Jadi hidup kita nak cari barakah, nak cari keberkatan hidup, bukan nak cari harta semata-mata, tetapi nak cari berkat hidup, biar berkat dunia dan akhirat insya-Allah. Ya. Yang kedua ni insya-Allah kita sambung kemudian, peniaga kena jujur dalam menceritakan cacat kena barang tu. Kalau orang tenok, okey, tak nak, tak apa. Saya dah cerita barang ni tak elok. Kereta saya ni nak jual tapi 18 kali dah accident. Betul kan ya? Tak juga, okey, boleh ambil. Tak nak, tak boleh kata apa. Jangan menipu. Okey, nak kereta saya, okey. Ini accident free. Padahal 18 kali dah accident tapi menipu. Kan? Mileage patut dah 200,000 lah. Dia pusing jadi 10,000. Tengok mileage kurang ni. Dia kata kan, kereta tak jalan. Padahal dia pusing. Kan? Jadi cakap terus terang lah kan ya. InsyaAllah kan ya. Okey. Dalam bab muamalah ni pun rasa-rasa macam tak kena dengan hal kita lah. Kait kat tu sikit, kait kat ni sikit, kena juga kan ya. InsyaAllah kan ya. Okey, ada soalan? Kena tak mic belakang jauh. Saya tak apa jelas tu tolong sampaikan. Bank riba Okey, sekarang ni masalah perbankan. Dia kata perbankan dan sistem riba kan ya. Sistem riba memang akhir zaman kita tak boleh lari daripada debu-debu riba. Memang disebut. Tambah-tambah sekarang ni ekonomi kita sistem kapitalis. Kita bukan Islamik sepenuhnya lagi. Ya, kita yang Islaminya hanya bank Islam. Bank Islam pun masih lagi terikat dengan bank negara. Bank negara masih lagi terikat dengan bank dunia. Sebab itulah seluruh dunia hari ini, ya, negara kita ni pun sebenarnya ada usaha dalam usaha untuk mengislamkan ekonomi kita, tapi masih lagi tak selesai. Sebab tu kata di akhir-akhir zaman ni kita tak terlepas daripada debu-debu riba, dan ulama-ulama dah merata dah. Contoh Ustaz Zaharuddin sendiri dah cerita dah ya, dalam perbankan Islam, bank Islam tu sendiri pun ada yang tak betul. Tetapi itu yang kita mampu buat sekarang ni. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak Islam menyeluruh lagi. Kita ambil Islam, kita letak dalam ekonomi, kita letak dalam bab nikah kahwin. Kita tak ambil Islam sepenuh. Negara kita ni tak ambil Islam sepenuh lagi dalam bab politik, tak ambil Islam. Jadi sekarang ni mudah je saya cerita, selagi tak ambil politik Islam, selagi tu kita tak boleh nak kawal semua sekali. Sebab tu orang nak politik Islam. Bila pemerintahan itu cara Islam, barulah insya-Allah semua akan jadi Islam. Sekarang ni kita ambil juz'iyah, kita ambil juzuk-juzuk ya. Ya, kita ambil bahagian ni, Selagi politik tidak politik Islam, selagi tu negara dunia sekalipun tidak akan dapat diperintah dengan cara Islam sebenar. Sebab tu Rasulullah berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah nak puasa. Dapat puasa, Rasulullah boleh takbir ikut Islam. Sebab tu kita hari ni kena sama-sama memperjuangkan politik Islam. Bukan politik kepartian, tidak. Politik Islam. Politik syariah Islamiah tu kan ya? Siasat syariah, politik Islam. Kena belajar. Ya, Yusuf Qaradawi siap buku siap. Ya, hari ni bila sebut politik, tak boleh cakap politik. Campur dengan agama mana boleh? Tak, yang tak boleh politik kepartian, tak boleh. Dalam surah masjid tak ada sebut parti ni parti mana boleh sebut memecah belahkan masyarakat. Kita sebut siasat syariah, politik keislaman.
Ya, yang sebenarnya macam mana? Bukan ekonomi saja. Pergi pada dalam bab pemerintahan, dalam bab pelaksanaan hukum syariah dan sebagainya. Nah, kat sana. Ya, saya sebut sikit lah. Bab orang malu tu dia kata apa ustaz mengajar politik. Dia mengajar politik parti memang tak boleh. Kita kena faham ya. Kalau kita tolak politik dalam Islam, kita berdosa. Sebab siasah syariah ada dalam Islam. Cuma cara penyampaian itu perlulah. Ya nah, ada setengah ustaz tu dia pakai habis-habis kan, tu tak sebenarnya juga orang pun jadi malu kan. Kita bijaklah dalam bab ni kan. Wallahu alam. Boleh ya, insya-Allah sabarlah. Dan selagi tak ada siasat politik Islam, selagi tu kita tak akan dapat ekonomi Islam sepenuhnya. Ulama-ulama dan apa-apa sebab kuasa tak ada. Ya nah. Wallahu alam bagus tu ada kesedaran itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi pahala pada kita kerana bimbang dengan sistem riba yang menular dalam masyarakat kita ni. Wallahu a'lam. Aku qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Jadi bulan 3 cari